Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diberi lagi keizinan kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini para jemaah, kita lihat walaupun di Facebook ramai orang-orang share sama di masjid ataupun page-page, kebanyakan share tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di samping sambutan kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan menambahkan lagi kecintaan kita, menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan lagi kecintaan dan menyemarakkan lagi ataupun mensuburkan lagi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dapat banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehidupan kita diberkati Allah dan di akhirat nanti dapat syafaat, beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin summa amin, amin rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini sesi beringat kita, yang tazkirah berkenaan dengan, saya akan sambung bacaan daripada kitab ataupun perkongsian daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bintani yang bertajuk Nasaihul Ibad, iaitu nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalani kehidupan di dunia ini, membawa bekalan ataupun membuat persiapan untuk hari akhirat nanti, insya-Allah. Pada minggu yang lalu, pada tazkirah yang sebelum ini yang saya telah kongsikan, iaitu berkenaan dengan definisi, dua definisi manusia, iaitu ciri-ciri orang yang mulia dan ciri-ciri orang yang bijaksana. Hari ini kita sambung daripada perkara tersebut, masih lagi dalam 2 poin, iaitu antara modal takwa dan harta dunia. Ia merujuk kepada kata-kata seorang ulama yang hebat, iaitu Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash ini adalah merupakan seorang ulama hadis, dan juga para ulama mengatakan beliau juga mahir dalam ilmu Al-Quran dan juga bidang-bidang ilmu yang lain lagi. Beliau adalah merupakan tabi'in. Tabi'in maksudnya beliau sempat berjumpa dengan sahabat Nabi, dan beliau telah belajar dengan sahabat Nabi, iaitu yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kata-kata beliau tentang tajuk kita hari ini, beliau berkatakan bahawasanya man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsanu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil alsanu an wasfi khusrani dinihi. Maknanya apa para jemaah? Barang siapa yang modal hidupnya adalah takwa, maka lisan tidak mampu ataupun tidak dapat menjelaskan keberuntungan yang akan dia perolehinya. Dan siapa yang modal hidupnya adalah takwa, dan barang siapa yang modal hidupnya adalah dunia semata-mata, maka lidah ini tak akan mampu ataupun tak dapat menjelaskan kerugian yang dia akan perolehi pada agamanya. Maksudnya, kalau seorang itu dia punya modal hidupnya adalah takwa, keuntungan dia akan perolehi. Dan tapi bila modal hidupnya adalah dunia semata-mata tanpa menghiraukan akhirat, dia akan dapat beroleh kerugian dalam hidupnya, dan malah dalam lebih-lebih lagi tentang hidup beragamanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini dia senada atau selari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah fa innahu ra'su kulli amrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mewasiatkan kepada kamu semua, iaitu tentang bertakwa, kerana takwa itu adalah modal untuk semua urusan. Banyak juga bila Nabi SAW nasihatkan kepada sahabat lain,
tentang perkara takwa. Bahkan ataupun malah para jemaah sekalian, kita hidup kat dunia ini, kita sedar tak sedar setiap minggu kita diingatkan tentang pesanan takwa, bertakwa kepada Allah. Bila para jemaah sekalian? Iaitu terutama yang lelaki, yang muslimin, pada setiap hari Jumaat. Ittaqullah, kata khatib. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Maknanya, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kalau kita daripada umur 15 tahun, kita lihat kita ambillah daripada umur akil balik sampai sekarang ni kita umur berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itulah sebenarnya yang kita telah dengar daripada kita sejak kita akil balik sampai sekarang. Pesanan takwa. Kenapa? Dengan bertakwa itu, seorang itu akan beroleh banyak keberuntungannya. Lebih-lebih lagi dalam hidup beragama. Dan bila tidak bertakwa, itulah sebaliknya dia akan perolehi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Persoalannya, apakah mana takwa? Sebenarnya dalam khutbah Jumaat pun kita disebutkan, khatib selalu beritahu para jemaah sekalian rahimakumullah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Ini definisi yang selalu disebut oleh para khatib setiap Jumaat. Setiap Jumaat. Walaupun kadang dia punya bahasa lain sikit, tapi dia punya maknanya hampir sama. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Itulah takwa. Ada juga definisi yang lain. Antaranya saya berkongsi, ada ulama mengatakan bahawasanya takwa itu antara maknanya seseorang menjadikan diri dia dan kemurkaan Allah pendinding. Adapun batasan, ataupun macam ada jurang lah, jurang maksudnya diri dia dengan kemurkaan Allah, pemeliharaan ataupun benteng lah. Ada juga definisi pada para alim ulama, makna takwa itu seseorang menjadikan diri dia dengan kemurkaan Allah benteng ataupun benteng. Kerana maksudnya daripada diri dia dengan kemurkaan Allah sebagai penghalang. Maka itulah takwa. Maksudnya janganlah dia buat satu perkara sampai dia terlepas daripada boleh masuk ataupun terjebak dalam ataupun tergelincir dalam jatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ini, daripada kita bangun pagi, permulaan hidup seorang bangun pagi sehingga dia nak tidur kembali, dalam urusan hidupnya semua ada aspek-aspek ketakwaan dalam setiap urusan hidupnya. Jadi kalau bila seorang itu mengambil berat tentang ketakwaan, insya-Allah banyak keuntungan dia akan perolehi. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat bernama Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay, beliau bertanya, "Wahai Sayyidina Umar, apakah takwa itu?" Maka Sayyidina Umar kasih sebuah analogi. Beliau mengatakan bahawasanya kalau kamu kena lalu satu tempat, dan lalu tempat itu ada banyak duri-duri, benda bahaya, apa yang kamu akan lakukan? Maka saya akan jalan dan juga saya akan berhati-hati. Saya juga akan pegang saya punya baju, khawatir terkena duri. Kalau terkena pada kulit kaki itu boleh luka. Kalau kena baju ke boleh terkoyak kan. Jadi saya akan berhati-hatilah. Sayyidina Umar beritahu, itulah takwa. Itulah takwa. Maksudnya daripada definisi ini kita lihat Sayyidina Umar beritahu bahawasanya takwa itu adalah berhati-hati dalam setiap perkara yang kita akan lakukan. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah tentang erti ketakwaan yang seharusnya kita pelajari lagi lah. Apakah makna takwa itu sendiri, takwa itu macam mana. Kalau maksudnya kita kena meningkatkan ilmu, jadi kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini setiap urusan kita dan perkara takwa dalam kehidupan kita. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah
perkara kelebihan bila seorang itu bertakwa. Banyak antara kelebihan dia seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Amash tadi, memang tak dapatlah kita nak jelaskan tentang keberuntungan, untungnya orang yang bertakwa. Tapi sedikit sebanyak saya yang sebutkan tentang keberuntungan, kelebihan yang akan diperolehi apabila seorang itu bertakwa. Itu pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi bila seorang itu bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun latar belakang dia tak berapa nak pandai sangat, walaupun dia sekolah pun tak tinggi sangat, walaupun dia tak kaya sangat, tapi dia bertakwa, Allah akan muliakan dia di dunia dan juga di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bertakwa itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan hidupnya. Allah akan buka jalan jika dia menghadapi masalah. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan memudahkan urusan dia. Iaitu antaranya pada ayat yang kita selalu dengar tentang ayat 1000 dinar kan. Ayat 1000 dinar. Tapi apa makna ayat tersebut? Yang ayat pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi dia jalan keluar daripada setiap urusan dia. Ada je maksudnya, kalau dia hadapi ujian akan beroleh jalan keluar. Dan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan urusannya mudah orang yang bertakwa. Dan juga antara kelebihan orang yang bertakwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita nakkan dalam hidup kita, iaitu kasih sayang Allah, cinta Allah. Allah akan berikan kepada mereka yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai orang yang muttaqin, itu orang yang bertakwa. Itu antara kelebihan bila seorang itu bertakwa, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia perlindungan, pertolongan dunia dan akhirat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami akan selamatkan orang yang beriman dan juga mereka itu adalah orang yang bertakwa. Allah akan beri keselamatan. Apa lagi kita nak lagi dalam kehidupan kita selain daripada kasih sayang Allah, selain daripada pertolongan Allah, selain daripada dimudahkan segala urusan hidup kita dunia dan akhirat? Apa lagi kita nak? Banyak. Jadi para jemaah sekalian, banyak yang kita perolehi dengan perantaraan bertakwa. Jadi ayolah kita bertakwa, belajar lagi tentang perkara agama. Jadi bila kita tahu tentang perkara agama ini, tentang perkara agama, tentang perkara yang sunat, perkara yang fardu, perkara yang boleh, harus, dan juga perkara yang ke arah ketakwaan. Untuk kita belajar lagi supaya apa? Kita dapat suburkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita. Itu kan lebih indah lagi. Jadi para jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah sebaliknya apa? Bila mana seseorang itu tidak menghiraukan tentang perintah Allah, maksudnya modal hidupnya adalah dunia semata-mata, tanpa menghiraukan perintah Allah, tanpa menghiraukan nak solat, tanpa menghiraukan puasa, tanpa menghiraukan bersedekah, tanpa menghiraukan menjaga hubungan dengan manusia lain, tak menghiraukan dalam kehidupan dia tentang perkara-perkara ini, dan perkara inilah tuntutan agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lihatlah kesannya dalam kehidupan dia. Banyak kerugian yang dia akan peroleh lebih-lebih lagi dalam hidup beragama. Jadi nak cerita tu memang tak akan mampu cerita bagaimana bila seorang itu mengabaikan agama dalam kehidupan dia. Apa yang penting bagi kita semua, kita ni adalah untuk sama-sama kita pertingkatkan diri kita, tingkatkan kualiti hidup kita, tingkatkan iman kita, perbaiki amal kita. Memoga dengan perkara ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Marilah sama-sama saya nak menyeru pada semua muslimin dan muslimat yang menonton video ini untuk sama-sama kita berselawat sempena bulan Rabiul Awal ini. Marilah sama-sama berselawat. Kita selawat ini para jemaah sekalian, bila-bila sebenarnya kita boleh berselawat. Walaupun seorang muslimat itu sedang cuti, ABC Allah bagi cuti, walaupun tak boleh solat tapi boleh berselawat. Tak boleh baca Al-Quran tapi boleh berselawat. Itu antara kelebihan berselawat. Boleh zikrullah, boleh zikir yang lain tapi berselawat pun boleh. Jadi kita mengambil masa yang sedikit ini untuk kita sama-sama berselawat. Kita selawat sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita rahmat 10 kali. Kalau kita selawat 10 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita rahmatnya 100 kali, masya-Allah. Jadi seperti mana terlihat di skrin ini, selawat yang saya akan bacakan ini, kita akan baca sebanyak 10 kali. Moga kita akan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga di akhir nanti kita akan beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, amin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.